Sorry. Okay. Bila awak klik, dia akan keluar macam ni tau. So dia akan ada ikon macam simbol upload ni, nampak ni. Anak panah ke atas tu. Okay. Bila awak tekan, awak boleh upload file awak tu. Okay. Contohnya saya nak upload jadual. Dia akan automatic upload lah macam ni. Okay. And then kalau contoh saya minta awak buat video kan, bila awak buat video, awak nak upload video, saya sarankan awak upload dulu video awak tu dekat awak punya YouTube, channel YouTube awak. Okay. So contohnya YouTube saya buka YouTube sebab kalau kita upload kat sini dia berat sikit. Contohnya lah, inilah berbual lah. Okay. So bila awak upload kan, pasal dekat atas ni dia ada dia punya link awak punya video yang awak upload tu kan. So awak just copy video yang awak upload tu, copy, and then pergi dekat Padlet tadi, awak ambil simbol yang sebelah upload tadi, simbol yang macam ni, attach. Attach tu, simbol attach tu, link, dia akan link kan, link, awak just paste kat sini. Okay, paste je video yang awak nak upload tadi, and then save. Ini dia akan upload lah kat sini. Sekejap dia ambil masa sikit lah. Itu kalau nak hantar video macam tu lah. Okay, dia terus kat sini nampak? Okay. Sekejap. Okay, lagi satu, video yang awak upload tu ataupun komen yang awak tulis ataupun awak upload apa-apa pun, awak saja boleh delete dan saya. Tapi kalau member awak tak boleh nak delete awak punya post lah. Maksud dia contoh kalau awak hantar, tiba-tiba kawan awak nak delete awak punya post, tak boleh. Hanya saya ataupun awak saja boleh delete awak punya post. Okay. Alright. Okay. So video dia terus play kat sini tau. Kalau awak tengok video, contoh video yang saya upload ni, yang awak kena tengok nanti. Saya tekan play, dia akan play kat sini terus tau. Dia tak pergi ke link yang saya upload tu. Awak boleh dengar tak video saya play tu? Tak. Tak dengar Tak. Oh, kalau siapa yang tengah buka Padlet sekarang? Saya. Kalau awak play dekat awak punya, boleh buka tak? Kalau awak play dekat awak punya Padlet. Cik. Try jap. Awak tekan button play je dekat tu, dekat yang 3 video yang saya upload tu. Oh, ada. Dia play. Dia play kat situ kan? Cuba awak tekan button play video yang bawah dia. Dia yang Soho Project ni. Ya, tekan juga. Dia terus main dekat sini. Dia boleh. Dua video tu dia akan play kan? Yep. Okey. So dekat sini dia akan play dalam satu page ni, dia akan play banyak video lah kalau dalam satu masa. Okey. Alright, so dari segi sistem ni lah. Okey, awak boleh upload video, awak boleh komen, and then awak boleh like. So button like ni kan, contoh ni kan. Button like, and then awak boleh komen lah. Untuk komen tu banyaknya, selalunya saya akan buat soalan macam ni lah. Okay. Contoh mungkin satu minggu tu saya lecture awak topik something, and then awak kena based on that topic, saya akan buat soalan lah nanti. Okay. Right. Okay. So awak dah tengok dah saya punya ni. Saya punya kelas. Dah, cik. Yang lain tengok Pasal kiraan makan kan? Dah. Ya, ini kita punya subjek Interior Design Studio 1. Ya. Kita punya course code DAD DAD 10044. Okey,
Ingat tak itu yang Cik Harry ada cakap yang belakang ni maksud apa yang belakang ni? 4 Kredit jam. Kredit. Jam kredit. Kredit jam je. kredit. Okey, betul. Maksud dia pemberat subjek ni nilai dia ialah 4 tau. Contohnya kalau awak dapat A kan for 4.0 dia punya point kan. Okay, and then 4.0 tu akan darab dengan 4 je lah sebagai jam kredit untuk kira awak punya CGPA nanti tau. Okay, so maksud dia kalau awak dapat result teruk untuk subjek ni, so kuranglah awak punya pointer nanti tau. Sebab dia besar dia punya belakang ni 4 ni paling besar tau kalau untuk semester 1. So ni saya cakap on behalf of mentor jugalah, okey. Sebab saya mentor awak saya ni kan. Yes. Saya akan jadi mentor awak sampai sem 5 nanti lah, sampai awak habis LI lah. Okey. Mentor dia akan maintain sampai awak habis dekat sini. Sepanjang diploma ni lah. Okey, kalau ada masalah apa-apa ke kan, atau masalah kewangan ke macam mana ke, tak ada peralatan ke apa, boleh bagi tahu saya lah. So macam Cik Hari cakap hari tu, tengoklah sebanyak mana kita boleh mampu, kita tolonglah kan. Alright. Okay. Alright, so itu on behalf of mentor, awak kena tengok belakang ni. Nanti awak akan ada lagi subjek lain tau. Macam contoh subjek nanti ADD, Architecture, Drawing and Drafting. Dia punya kod DAD 10033. Okay, kalau awasan 3 kat belakang tu maksud dia 3 jam kredit lah. Sama lah macam studio ni 4 jam kredit, 3 jam kredit. Okay? Okay, untuk subjek ni untuk sem 1 ni kita lebih kepada still nak beritahu student tu what is interior design lah. So dia tak tough lagi untuk sem 1 ni. Okay. Sem 1 ni lebih kepada pengenalan dia punya coursework dia ataupun content untuk interior design 1 ni lebih kepada pengenalan untuk pelajar dalam interior design lah. Okay. Still core design proses tu still awak akan belajar lah dari segi design proses, analysis, and then kita buat synthesis, implementation and communication lah. Itu basic knowledge untuk design proses lah. Okay. Tapi mungkin saya tak dia tak se-heavy macam sem 3, 4 dan 5 lah. Okay. Okay. Untuk sem 1 ni untuk silibus awak ni, awak akan ada 3 projek tau. Okay, 3 projek. Semua individu projek lah. Okay. Sebab awak silibus baru, kalau silibus yang lama dulu dia ada 4 projek lagi banyak. Okay. Tapi 4 projek, 3 projek individu, 1 projek grouping. Itu yang last semester punya lah. Tapi untuk awak, untuk batch awak ni, dia subjek course baru, ataupun subjek baru, dia ada 3 je, 3 projek je. Okay, daripada 3 projek tu yang paling berat projek ketiga lah. Okay, projek ketiga tu Final. apa dia? Sorry? Final tu. Final project ya. Selalunya projek 3 tu kita panggil final project lah. Final project tu dia akan kalau untuk sem 1 ni dia lebih kepada personal space. Ruang personal lah ataupun ruang individu, ruang personal. Dia lebih kepada living room ataupun tempat ruang bilik tidur. Dia lebih kepada tu lah. Ini multifunctional area lah. Okay. Projek 1 dan 2 ni dia macam awak still belajar macam mana nak design, macam mana nak create element of design, lepas tu principle of design. Okay. Nanti benda-benda tu awak akan belajar dengan selain Encik Fahmi, tak salah saya, nanti ada satu theory and practice awak ada? Ada tak subjek untuk semester 1? Theory and practice.
Ada tak? Awak check tak awak punya subjek awak? Untuk SEM 1. Ha? Ada tak? Ada. 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 Ya dekat rumah ni macam tak percaya je. Ha? Nanti ada subjek yang awak belajar pasal ni lah, pasal element of design, principle of design, yang macam siapa cakap hari tu? Apa cakap hari tu? Yang harmoni tu, siapa tu? Siapa cakap harmoni tu hari tu? Farhan. Faham mana Faham? Faham? Saya. Tak? Mana tak keluar apa video? Mana? Tak, saya tak cakap apa harmoni tu. Ha? Bukan ni ke? Siapa Bukan nama saya, dia? bukan saya. Faris Fahri yang duduk Saya Putrajaya. di fitnah. Okey. Saya imposter. Itu antara satu elemen of design lah dalam design lah. Okey. So design tu dia macam benda general lah. Okey, design tu benda general. Tapi bila awak dah ambil interior design, so kita dah fokus kepada interior. Faham? Maksud dia elemen tu designer, okey, bila kita cakap designer, dia general tau. Designer akan pakai elemen tu. Tapi dalam ID, macam mana pula kita pakai elemen of design tu? Maksud contohnya harmoni tu dalam interior design. Faham? Okey, kalau awak tanya kawan-kawan awak course lain pun dia akan belajar benda ni tau. Element of design, principle of design dia orang akan belajar. Tapi dia orang akan apply dekat dia punya course lah. Contoh perabot, dia apply dah dekat design perabot dia. Media, dia apply dah dekat dia punya grafik dia. So elemen dengan prinsipal tu benda basic yang awak kena tahu. Okay. Kalau awak sebagai designer ataupun interior designer, kalau awak tak tahu principle of design, awak masih belum cukup lagi lah sebagai designer lah. Okay. Alright. Projek 1, projek 2 saya rasa ringan lah. Tak berat. Benda yang basic-basic je. Tapi final projek ketiga tu dia akan more to ni lah. Akan more to interior lah, interior design lah saya rasa. Okay, kredit value 4 semester 1 tahun pertama. Alright. Nampak ni saya scroll ni, nampak Nampak. Kalau saya besarkan lagi besarkan jadi apa Muka Syabil yang besar sangat. Itulah, macam nampak dia seorang je ni. Mana yang lain? Dia seorang ni buka kamera, cik. Yang lain tak buka? Tak. Saya shock ke orang rakam ni suara ni. Sekejap, cik. Tak. Macam saya dengan Ifan je kelas ni. Betul. Tak, saya ada. Cik, siap cik. Seorang. Okey. Boleh bukalah video kan. Bagi nampak. Dia lah cik. Dah lah duduk jauh kan. Nampak je. Betul. Sini kita dah masuk, cik. Sini. Danish Aiman. Ya, Okey. saya. Kat mana tu? Kat tandas. Saya dalam bilik. Saya pun boleh keluar. Alright. Nanti attendance saya akan ambil tau. Attendance nanti tengok saya akan pakai Google Form ke macam mana. So attendance awak tak boleh nipu sebenarnya. Sebab awak kena masuk maksudnya on time kelas lah kan. So kalau awak key in awak lewat lah. Faham tak? Maksudnya. Okay. Tak apa, nanti hari minggu depan lah saya akan bagilah sebelum awak datang kelas nanti. Okay. Saya nak brief sikit untuk course learning outcome ataupun maksud dia course learning outcome ni more to macam awak ambil subjek ni awak kena belajar apa maksud dia. Okay. First kali apply a proper principle of design, ergonomy and anthropometry. Design process knowledge in developing interior design for personal space. Alright. Siapa pernah dengar ergonomy and anthropometry? Saya. Siapa yang tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar, tak apa. Okay, itu antara elemen dalam design juga yang awak kena tahu sebelum awak nak design. Tak kisahlah design apa pun.
design rumah ke, design perabot ke, design apa-apalah. Itu benda yang paling penting lah dalam element of design. Okay, apa ini saya brief lah, nanti awak pening lah nanti. Okay, yang shallow kedua ataupun apa yang awak kena belajar nanti, apa hasil yang awak akan dapat nanti, demonstrate communication skill verbally, visually related to every given project. So bila kita cakap perkataan verbal and visual, so awak kena ada dua teknik tau untuk awak berkomunikasi. Okay, verbal ni maksud dia awak bercakap tau, verbal. Kau dengar verbal mean awak kena present. So every project awak kena present. Okay. Dia jadi designer ni, awak bukannya kena pandai melukis saya tau. Awak kena pandai bercakap. Maksud dia awak kena jadi macam salesman tau. Siapa yang ada tak siapa-siapa yang pernah buat part time jadi salesman ke apa ke, ada tak? Ada. Kalau benda macam tu bagus lah untuk awak, untuk skill verbal ini means awak kena ada confident dalam awak present awak punya idea, awak punya konsep, awak punya design. Okay, verbal ni. Tapi benda tu kalau siapa yang tak ada kemahiran tak ada masalah. So kita akan develop sikit-sikit lah. Okay. Komunikasi yang kedua ialah visually. Visual ni maksud dia apa? Visual. Maksud dia? Apa maksud? Penampilan kita. Gambaran. Gambaran, penampilan pun boleh. Okay, tapi yang paling tepat, visual ni saya lebih suka cakap kat student, visual ni macam mana awak present idea melalui drawing. Okay. Contohnya dalam interior design awak akan ada drawing lah. Awak ada, mesti start dengan plan, okay, dengan pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan atas, pandangan belakang semua. Itu maksud dia visual lah. And then presentation board. Korang dengar perkataan presentation board? Itulah bermaksud visual communication skill. Okay, setiap projek tu awak kena ada drawing. Okay, drawing. Maybe model. Buat model. And then kena present lah. So ada 3 benda. Selalunya projek macam tu lah. Drawing, model dengan presentation. Okay. Yang ketiga, demonstrate effective leadership quality to work good is ni tak apa. Ini lebih kepada kalau awak buat grouping lah. Okay, alright. Kalau awak tengok projek assignment kita nanti semua dia kena? Extra mark? Kalau extra mark ada tak? Extra mark selalunya kalau awak buat lebih lah, contohnya saya minta 5 drawing tapi awak buat 10 drawing. So awak akan dapat extra mark, dan selalunya kebarangkalian awak nak dapat A tu tinggilah. Macam itulah. Extra mark je macam itulah selalunya. Okay. So untuk ID 1 ni nama pun interior design. So dia memang fully practical lah. Memang awak kena melukis dan kena present. Dia tak ada macam assignment. Nanti ada subjek-subjek yang subjek teori. Awak kena buat report, awak kena buat kira-kira. Tak, yang ni lebih kepada buat drawing lah. Okay, banyak sketch, banyak drawing. Okay. Kalau tengok dia punya pecahan 70% daripada assignment kita adalah lukisan. Practical. Ya, 70% practical. And then communication skill 20%. Leadership skill 10%. Okay. So banyak ni. Tapi semua assignment kita project based lah. Project based ni maksud dia awak melukis, awak sketch, awak draw, and then awak presentation, buat presentation board, itulah. Okay. Okay, ni transferable skill. So antara proses yang awak akan buat inilah sketching, drawing, model making, presentation, verbal presentation, research method, time management, file management, teamwork. Okay. Okay.
grade ataupun markah lulus 50 ke atas lah. Sama je mana-mana U pun. Mana-mana U 50 ke atas. So kalau awak bawah 50 awak fail lah. Okay. Okay, setakat tu ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada lagi Saya selalu kalau student tak ada soalan. Submit drawing tu cik. Okay. Dia pakai scanner. Untuk submit drawing tu so far kalau dulu saya suruh student student scan pakai scanner apa benda dekat handphone ada kan. Itu pun boleh. Ataupun siapa yang ada yang dekat rumah ada scanner yang memang printer scanner tu boleh pakai juga. Tapi untuk SEM ni saya rasa kalau kita punya PKP ni berlanjutan lagi kan, mungkin saya akan minta awak post jugalah awak punya hasil tu. Maksud dia awak hantar juga gambar dekat online. Nanti saya akan buat satu Google Drive lah, Google Drive. Awak upload kat situ lah. And then awak kena post jugalah. Sebab kalau awak simpan kat rumah pun awak buat apa kan? Awak buat roket lah kan. Awak tahu kan? Okay. Standard size A3 ke cik? Kalau scan tak tahu boleh tekan ke tak? Saya rasa untuk size paper presentation nanti saya akan decide balik lah. Sama ada nak A3 ke A1 ke apa, saya akan decide balik. Saya tengok keadaan lah. Sebab saya akan tengok juga ke apa orang cakap keberadaan peralatan awak lah. Yang tu lah. Contoh kalau ramai yang tak cukup, tak ada kertas, so saya bagi yang mana yang mudah untuk awak lah. Okay. Okay. Saya tak nak nanti kalau saya tekak A1 nanti ada yang ramai pula yang tak boleh buat saya A1. Nanti yang tu kemudian lah nanti. Saya tengok based on project lah nanti. Okay. Semua area KL lah? Bangi. Bangi lagi? Ramai KL lah? Selangor. Melaka. Selangor, Shah Alam, Melaka lagi. Kedah seorang kan? Kedah siapa lah tu? Kembau. Kedah. Negeri Sembilan. Kedah Nurin. Oh, diam Syabir. Kalau dekat KL ada satu kedai art tau. Siapa duduk dekat area yang saya tahu lah, situ dia bagi diskaun lah, 5% diskaun kedai tu. Dekat Amcot Mall tau, Amcot Mall. Tahu. Itu satu kedai lah kalau awak nak beli. Tapi itulah saya tak macam dulu batch yang sebelum awak saya ajar sebelum ni, saya tak stress on nak buat drawing atas apa. Maksud dia nak pakai medium apa. Maksud dia saya kalau awak buat drawing atas kotak pun saya tak ada masalah. Awak nak buat atas kain pun saya tak ada masalah. So saya nak awak open lah kreativiti awak tu, tak kisah. Maksud dia drawing tu tak semestinya atas paper. Yang tu lah. Okay. So untuk nak prepare drawing apa semua tu tak apa. Saya tengok on project ni macam mana. Yang tu lah. Okay. Alright. Okay. Kata okay Okay, cik. Okay, ini kita punya konten yang awak akan belajar lah nanti. So saya brief sikit lah, tak apa nanti awak tahulah berapa unit yang awak akan belajar. So kalau untuk ID 1 ni awak akan ada 4 topik tau. Okay, nampak 4 topik. Unit 1, 2, 3, 4. So unit pertama design appreciation. Unit kedua form and function. Unit ketiga study on mood and space. Unit keempat ni yang berat sikit saya cakap ni, design process. So design process ni akan berat nanti lah. Okay. Unit 1 dan 2 ni saya rasa tak akan berat sangat. Okay. Dia punya projek pun lebih light lagi lah. And then dia punya content pun tak berat. Tak ada masalah lah itu. Okay, so far 4 benda ni lah saya akan lecture awak nanti. Saya rasa saya tak boleh nak bagi tahu banyak sangat untuk konten ni. Sebab nanti awak terkejut pula nanti kan. Minggu depan baru kita akan start kelas lah. Okay. So far okay, tak ada apa. Untuk syllabus
tak ada apa-apa Okey, untuk kehadiran kehadiran awak kita 1 minggu 4 jam Ya ke? Kita tengok jadual. Ni jadual nampak jadual kita? Nampak. 1 minggu. Okey, kita punya kelas hari Selasa dengan hari Khamis. Hari Selasa pukul 11.45 sampai 12.45. Okey. 12.45 sampai pukul 2 awak boleh rehat lah. Awak nak pergi apa? Nak pergi dapur ke masak ke boleh. Lepas tu nak makan dulu ke apa. Lepas tu kita sambung balik pukul 2 sampai pukul 5 petang. Okey. So jadual macam biasa. Cuma kita panggil apa? Dia punya location je. Awak dekat rumah, saya dekat college. Macam tu je. Okey, itu hari Selasa, hari Khamis 10.45 pagi sampai 12.45. Lepas tu rehat, pukul 2 sambung sampai pukul 4 je. So saya rasa 1 jam 3, 4, 5, 6, 8 jam. Betul tak? 8 jam kan? 8 jam 1 minggu kan? Okey. Kehadiran awak tak tidak boleh kurang daripada 90%. Faham maksud dia? So maksud dia kalau awak kurang daripada 90%, awak boleh di bar tau, bar. Bar tu maksud dia awak tak layak ambil final exam lah. Kalau ikutkan yang ni awak tak boleh ambil final presentation lah, macam tu lah lebih kurang. So kalau boleh datang lah kelas. Maksud dia bukan datang ni, maksud dia ada lah dalam kelas lah, macam tu lah. Sebab awak kat rumah kan. Okay, itu dari segi jadual lah. Kalau ikutkan awak full pack lah sebenarnya. Awak tengok jadual awak lah. Hari Isnin awak kelas dengan Madam Z. Faham tak? Pukul 8 sampai pukul 10. Lepas tu kelas dengan Cik Fahmi. Pukul 10.45 sampai petang, nampak? Esok pula awak kena bangun pagi awal. Hari Selasa ni pukul 8 awak ada kelas matematik. Lepas tu awak rehat. Lepas tu kelas matematik balik. Lepas tu sambung kelas saya. Okey. So awak tak ada alasan awak cakap awak tak ada masa kat rumah sebab sekarang ni awak belajar dari rumah. Okey, maksud dia awak belajar. Bukannya awak saya tahu ada nanti yang nak buat part time lah apa semua kan. Kalau boleh tu jangan buat lah. Maksud dia kalau awak boleh manage tak apa. Contoh awak buat waktu malam. Contoh awak habis kelas contohnya pukul 5 kan. Contoh awak buat part time waktu malam. Contohnya pukul 9 sampai pukul 12. Saya tak kisah. Tapi kalau awak tak hantar assignment, awak cakap awak buat part time, saya tak terima lah. Okay. Sebab awak satu hari siang tu awak full pack dengan kelas tau. Awak tengok jadual awak ni. Bukan kelas dengan saya. Kelas saya merah je ni. Yang lain semua yang dengan lecture lain. Okay. Lepas tu hari Jumaat lah. Jumaat ni mentor-mentee ni. Tengok tak? Pukul 9 suku sampai 10 suku ni sejam je. Yang ni mungkin lah awak apa ni? Mana tahu Koko ada masalah. Kita sembang-sembang lah untuk mentor-mentee ni. Ada masalah apa ke kan. So boleh juga berkaitan dengan subjek, tak masalah. Sebab ada kebetulan saya nak buat online PUBG ke apa ke boleh je ni. Dia tak tahu apa kurikulum hujung sekali. Okey, kurikulum ni saya dapat maklumat awak kalau sem sebelum ni kan kita tak ada PKP kan. So kalau hari Jumaat ni dia orang ada buat kesatria tau. Kesatria tu apa? Kesatria tu apa? Kesatria tu dia macam kan awak sekolah dulu awak ada kadet poli, bomba apa semua tu kan. So kalau dekat U pun ada juga. Dekat U dia ada tu apa tu? Palapes apa semua tu kan. Ada tak member awak tu macam mana member awak? Mesti ada punya. So dekat sini sepatutnya kalau ikut yang
yang sekarang ni, untuk core curriculum ni awak sampai semester 2 tau. Semester 1 selalunya kawat lah. Awak ada kawat dalam saya rasa dalam Kawat online. dalam 3 minggu je awak kawat. Okey. Tapi untuk yang kita dah kelas online ni, saya tak pasti yang handle curriculum ni, saya rasa dia orang akan buat online juga. Saya tak tahulah awak kawat online ke, saya tak tahulah macam mana kan. Awak akan kawat online. awak kawat dalam TikTok ke, saya tak tahulah macam mana kan. Tak. Awak tunggulah nanti. Saya pun tak boleh imagine lah macam mana ni. Kawat bawah katil ke, saya tahu macam mana ni. Apa, itu awak standby lah apa yang college akan bagi arahan nanti. So untuk saya, kelas saya ID dengan mentor-mentee lah. Cuma kelas apa tu, ADD nanti kan. ADD Cik Fahmi akan take over dulu. Mungkin selama 1 bulan kot. Lepas tu baru saya take over. Nanti kemudian lah saya brief sambil jalan kelas kita nanti. Okay. Alright, ini jadual lah. Yang ni detail syllabus tak apa. Yang ni assignment schedule ni pun saya rasa macam awak tak faham, tak apa. Dia dah bagi tahu tadi awak ada 3 assignment lah. Okay, 3 projek lah. 3 projek assignment. Okay. Sorry lah. Saya rasa group lah awak punya. Sekejap, saya zoom sekejap. Bawah ada group assignment kan. Tapi sekejap, saya nak kena tanya balik dengan Cik Hairi macam mana. Sebab awak nak kena online ni, macam mana nak buat group kan, group assignment kan. Tengok, saya akan bincang balik. Saya tak pasti balik, saya akan check balik nanti dengan Cik Hairi macam mana. Patutnya ada 3 assignment. Nanti confirm lah. Tapi saya tengok kat sini ada 1 assignment group. So, individual. Praktikal 1, praktikal 2, praktikal 3. Okay. Apa yang tu awak selalunya 2 minggu pertama ni saya akan lecture awak dulu. Lepas bagi tu saya akan terang kat awak pasal subjek apa semua. Lepas tu baru saya akan brief untuk assignment pula tau. Tak apa, jangan risau, ada nanti. Okay, selalunya kalau tengok projek 1 projek praktikal sekejap. Nampak ni, saya zoom dekat sikit ni. Nampak 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 ni. projek praktikal 1. Praktikal 1, praktikal 2, praktikal 3 kan. Praktikal 1 awak tengok duration of task 4 minggu. Itu means sebulan lah. Praktikal 2 4 minggu juga, sebulan. Praktikal 3 awak tengok berapa? 8 minggu. So means, kalau awak tengok dia punya graf dia tu sikit dan lama kan. So projek yang ketiga tu, sebab tu saya cakap dia berat sikit sebab dia 8 minggu. Dia double lah. So kalau projek 1, 2 tu 4 minggu saja. So projek yang final projek tu dia akan jadi 8 minggu lah. So awak akan, maksud dia awak kena faham projek ketiga ni dia banyak proses dia. Okay, tak apa, yang tu saya akan go through dalam kelas nanti. Okay. Tu awak punya brief berkaitan kelas lah sikit. Okay. Awak tengok dekat kolom week 1 kelas ice breaking ni, saya minta awak buat satu video. Okay, minta video je kan. Okay. Buat satu video berkaitan awak punya aspiration untuk subjek ni lah. Okay. Awak buat je apa yang awak rasa awak nak target untuk subjek ni ke, apa yang awak rasa nak capai lah untuk subjek ni ke apa. Lepas tu awak klik button ni, awak upload video. Tu je. Okay. So buat dalam 30 saat dah lah, tak payah seminit, bawah seminit lah je tu. Okay. TikTok ke apa kan. Okay. Okay.
Itu task sebelum minggu depan lah. Maksud dia hari apa lah? Hari Selasa tu dah complete. Tarik Ada berapa orang semua? mongko. Orang 21. 21 orang Kenapa? 21. Kenapa ada 20 orang je masuk ni? Yes. Ada siapa-siapa tak masuk je? Dekat checkbox ni dia kata ada seorang tak masuk, ada wifi problem. Okay. Tak apa. Nanti minta dia tanya ke orang ataupun dia tanya saya lah nanti. Siapa tu lah? Saya. Ha? Julia. Okay. Alright. Okay, yang tu task awak pertama. Okay, task yang kedua sebelum awak start kelas, saya suka bagi konten tu tau. Maksud dia, saya suka bagi sebelum awak datang kelas saya suka bagi nota dulu. Ataupun bagi satu reading lah ataupun satu bacaan untuk awak buat revision dulu sebelum awak datang kelas dulu. Okay. So ni saya ada letak dekat week 1 reading material. Awak tengok Nampak Nampak tak? Nampak. Okay, dekat reading material ni saya letak ada 3 video. Okay, 3 video dan satu website lah. Satu website untuk awak study lah. Apa itu interior design dekat Malaysia ni. Okay. Oh ada tu MIID tu. MIID tu. Itu persatuan interior design lah. Sebab kita ni di bawah interior designer ni kita di bawah professional body tau. Kita macam engineer juga lah. So macam engineer, arkitek, dia ada, kalau awak tengok arkitek dia ada AR kan. Kalau engineer IR, kalau ID dia ada title dia tau, IDR. So means bila ada title tu IDR. Bila kita dah ada title, maksud dia awak hanya lepas ni kalau awak dah confirm dapat title tu, awak hanya sign drawing saja, awak dah dapat duit, awak dah dapat approval ataupun drawing. Ya, macam arkitek lah. Arkitek kan sign drawing, dia bertanggungjawab dengan drawing tu, dia dapat dia dah macam laku lah dia punya sign tu lah. Okay. So untuk ID pun dah ada sekarang ni. Dia punya title IDR. Awak sign. Ya? Okay. Apa dia? Danish? Kita semua tu professional body lah. lah. Ada yang sign tu. Ya. ID pun ada. Ya, ID masih dah ada, baru juga. Sebab kita dah ada akta sendiri lah. So macam arkitek dia ada akta dia sendiri kan. So so kita dah jadi profesional lah maksud dia. Kita bukan, maksud dia kita ada akta sendiri apa semua kan. So kita dah dapat title IDR. So kita dah macam arkitek jugalah, tapi kita jaga part kita lah. Kita jaga part interior design. So mata AR jaga part architecture. So, dia more to structure lah. So, dia buat design, dia kena sign lah dia punya drawing dia tu. So dia buat design yang apa-apa lah kan. So structure tu kalau apa-apa jadi dia kena bertanggungjawab lah. So sama macam ID juga. So bila awak buat satu interior design cukup dalaman kan. So contoh awak dah approve awak design tu pakai material ni kan. So awak kena bertanggungjawab lah kalau berlaku apa-apa. Contoh berlaku kebakaran ke apa ke, contohnya disebabkan oleh material yang awak propose tu cepat terbakar. So awak kena bertanggungjawab lah. So title IDR tu dia menjadi asbab awak jadi profesional lah. Profesional dia macam tu lah. Okay, professional body. Macam engineer lah. Sebab tu engineer dia gaji mahal. Dia lebih tanggungjawab lebih. Okay, so sama juga. So sekarang ni kita nak ID ni dia more tu nak profesionalkan kita punya bidang. So banyaklah kelebihan dia. So awak boleh tengok dekat Professional Bodies in Interior Design Field for Malaysia dekat MIID tu. Awak tekan je dia akan pergi kat link tu. Awak boleh tengok lah apa yang benefit ataupun apa yang program dia buat ataupun apa konten yang dia buat untuk ni lah, untuk bawa MIID ni lah.
Okay. So, kalau ikutkan dia ada 7 lah. Dia pun nampak dia bagi awak senang ya. 7 benda. Benda yang dia buat lah. Okay, kalau awak tengok nombor 7 lah. Providing Macam IDM lah cik. and sorry. Apa dia Dinesh? IDM. IDM apa tu? Okay, kalau awak tengok nombor 7 lah, dia providing Interior and Design Malaysia. providing an advisory role between Malaysia interior design profession and statutory and profession bodies. Example, Board of Architect Malaysia and Fire Department. Okay. Bila awak dilantik sebagai IDR ni, awak akan deal dengan banyak orang lah. Selalunya dengan bomba lah, lembaga arkitek, itulah. Okay. Maksud dia lepas ni awak dah boleh design satu bangunan ataupun bangunan lah, rumah ke apa. So dah tak perlu sign arkitek dah, awak pun dah boleh sign lah. Itulah. Okay. So bila dah ada title IDR tu lah. Right. And then dia punya kelebihan tu lah, awak akan diiktiraf oleh badan-badan arkitek lain lah. Contoh daripada overseas kan, awak akan diiktiraf lah. Okay. Sama macam AR lah, sebab AR ni dia dalam bawah satu satu ariran so kebanyakan semua negara dia ataupun overseas punya dia sama, dia punya content dia kan, so dia akan diiktiraf lah. So ID dah ke arah tu lah. So ni awak boleh tengok dia punya ni lah. And then dia banyak lah program-program dia kan. Okay. Banyak dia buat competition lah. Competition banyak seminar. Okay. So ni awak boleh tengok-tengok dulu. Okay. So task awak, bila awak tengok video ni nanti, soalan ni awak kena jawab lah. Satu. Nanti saya tengok nanti saya akan tambah lagi soalan lah macam mana. Okay. Alright. And then ni saya boleh delete saya punya komen. Okay. Jawapan tu dia tak akan ada dalam Google lah. Jawapan tu awak kena tengok video tu sampai habis. Awak kena abstract apa yang konten dalam video tu, baru awak boleh jawab. Okay. Saya tak nak awak Google Translate jadi bahasa Indon lah. Okay. Selalu. Alright. So ni tak apa, ni awak standby untuk minggu depan lah. Jadi saya akan brief lah kat awak. Boleh tengok-tengok dulu. So far awak kena buat sampai dari week 1 questionnaire lah. Cuba jawab dulu lah soalan ni. Awak kena baca yang ni. Baca pula, tengok video tu dulu. Lepas tu jangan lupa ni buat video tu lah. So kelas ni lah. Okay. Okay. Itu je task awak untuk hujung minggu ni lah kot. So minggu depan tak terus sangat nanti kita. Okay, sekejap sekejap. Jadi okay, alright. Ada soalan tak? Apa? Cik, Ya. video tu cik just nak dia punya aspiration je lah. Kita orang punya tu. Tak payah nak. Cik nak aspiration kan untuk subjek ID ni. Tu je kan? Ya, itu je. Alright. Lagi? Ada lagi? Yang video tu nanti lepas dah siap kena post kat YouTube dulu lah. Saya rasa better awak post kat YouTube dulu. Baru masukkan kat sini. Ya. Sebab saya pakai ni yang free version punya. Dia limit sikit. Dia tak boleh nak upload video yang besar-besar. Yang maksud dia yang lebih MB lah. So cara dia awak upload dekat YouTube and then awak copy link. Contoh ni kan. Sekejap saya buka saya punya ni. Contoh ni kan. Contoh ni sebab perspektif kan. Okay, so saya copy kat atas ni. Lepas awak dah upload tu, dia akan ada satu link kat atas ni kan. Ni kita panggil website punya ni kan. Awak copy je. Copy. Lepas tu awak pergi dekat palette yang awak nak upload tu. Sini. Awak tekan button link ni. Okay, link. Lepas tu awak paste je. Awak paste. Save.
Awak tunggu lah dia upload. Okay, dia terus upload. Sebab kalau awak direct upload, dia akan jadi berat nanti. Kadang-kadang dia tak bagi awak upload pun sebenarnya. Itulah. Tapi kalau awak upload dekat YouTube, and then awak share link, dia akan keluar kat sini. Saya boleh play kat sini, tak masalah. Saya play ni kan. Boleh je play. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan nak untuk dari segi penggunaan app ni? Ada tak? So far semua ada laptop kan? Ada. Ada lah, saya rasa ada 2-3 orang tak ada lagi kan. Tapi tengah berusaha untuk ada laptop kan. Okey, kejap Sebab nanti kalau untuk upload kan, mungkin dia akan buat Google Drive ke apa. Nanti saya share folder tu untuk awak upload je lah. Awak drag masuk nanti. Okay. Okay. So far itu je kot daripada saya. So ada apa-apa soalan lagi tak? Ada tak? Siapa tu yang Johor tu, siapa tu? Siapa yang duduk Johor tu? Zakuan. Zakuan. Saya. Awak dekat mall lagi ke? Tak. Oh, kat mana? Kat rumah dah? Saya kat rumah. Johor kata ada kes naik lagi Johor dah naik balik kes. Kan? Tempat saya dah ada seorang. Kawasan apa? JB JB kan? Yes. Mana lagi yang jauh mana lagi seorang Melaka dekat apa Melaka, Kedah, ada Kelantan, Terengganu ada tak itu? Tak pasal itu. Kelantan, Terengganu ada tak? Tak ada Tak ada. Tak ada kan? Banyak area Selangor, KL, Kedah seorang, Perak ada Perak? Faham. Pahang ada? Faham. Pahang siapa? Ada. Pahang siapa dia? Ada. Okay. Alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya boleh stop dulu. So nanti awak standby lah. Selalunya dekat WhatsApp tu saya akan notify something lah. Yang contoh saya upload nota ke apa, saya akan notify dekat mesej WhatsApp. Lepas tu awak kena tengok balik dah dekat palette lah. Sebab WhatsApp ni sebagai medium saya notify je, ataupun saya nak bagi arahan apa je, tapi aktiviti semua dekat palette lah. Sebab ni untuk record kita lah. Lepas tu kalau awak perasan dia bila something ataupun member awak upload ataupun saya upload ataupun saya komen, dia akan naik notification kan. Dekat apa ni, dekat handphone ataupun laptop awak dia akan naik notification. So means kalau bagus jugalah sebenarnya awak, contoh kalau ada satu assignment tu awak tahulah member awak dah hantar ke belum, so awak kena alert lah dengan notification tu lah. Okay. Tapi arahan-arahan selalunya saya akan bagi dekat WhatsApp juga, and then awak kena sambung, awak kena buat arahan tu dekat palette lah. Saya lebih suka macam tu lah.